pipe yang terdapat di dalam longkang subtanah seringkali dianggap sebagai longkang subtanah itu sendiri. Malahan ia akan dibalut dengan kain geoteksal untuk melindunginya daripada dicemari oleh bahan-bahan asing yang terdapat di dalam padang. Sebenarnya pipe bukanlah longkang subtanah, tapi ia adalah sebahagian daripada longkang tersebut. Di dalam video ini kita akan bercerita lebih banyak lagi tentang jenis-jenis pipe yang digunakan di dalam longkang subtanah. Teruskan menonton. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Mas Yakin dan kepakaran saya ialah penyelenggaraan padang dan penjagaan rumput hiasan. Pipe yang terdapat dalam longkang subtanah seringkali dianggap sebagai longkang. Sebenarnya pipe adalah sebahagian daripada longkang subtanah dan bukanlah longkang itu sendiri. Di dalam video ini kita akan cuba untuk berbincang tentang beberapa jenis bahan yang digunakan sebagai pipe di dalam longkang subtanah. Terdapat dua benda yang digunakan sebagai pipe di dalam longkang subtanah. Pertama ialah bahan yang direka untuk menjadi pipe di dalam longkang subtanah itu sendiri. Dan yang kedua ialah bahan yang diubah suai untuk menjadi pipe di dalam longkang subtanah. Bahan yang direka untuk menjadi pipe di dalam longkang subtanah ialah seperti yang biasa dijumpa di dalam padang-padang bola atau padang-padang golf, pipe bulat yang bersaiz 100 mm atau 4 inci dan dikatakan sebagai corrugated dan perforated ataupun berlubang dan bergulung. Perkataan bergulung tu saya jumpa di dalam kamus Dewan Bahasa. Jadi kita gunakan perkataan itu buat masa ini. Ia bergulung kerana gulung itu akan membuatkan dia lebih tahan dan lebih mudah untuk digerak-gerakkan. Untuk kami sebagai kontraktor, kami boleh tarik gulung itu supaya menjadi lebih panjang. Pipe bulat 100 ml yang bergulung dan berlubang itu terbahagi pula kepada dua jenis. Pertama ialah yang pipe corrugated dan perforated yang dipanggil sebagai single wall. Ini paling banyak digunakan kerana ia murah dan ia lebih mudah untuk dipasang kerana ia lebih lembut. Ia mempunyai dinding yang bergulung di bahagian luar dan juga bergulung di bahagian dalam. Malangnya, gulung di bahagian dalam tu mewujudkan geseran dan melambatkan pergerakan air selain daripada menyebabkan terperangkapnya selut atau bahan-bahan lain yang masuk melalui pipe itu. Asalkan kuantiti yang bahan asing itu tidak terlalu banyak, ini bukanlah menjadi satu masalah. Tetapi geseran tu dan yang kedua ialah pipe double wall. Pipe ni lebih mahal daripada pipe single wall dan sangat tak digemari oleh rakan-rakan sekerja saya kerana ia lebih keras dan lebih susah untuk dipasang. Tetapi di masa yang sama, saya suka pipe ni kerana di dalamnya ada licin yang akan mengurangkan geseran, malah akan membantu untuk membawa bahan asing keluar daripada padang. Kerana tidak ada geseran, tidak ada gulugur yang akan menahan selut atau bahan-bahan asing yang berada dalam padang telah masuk ke dalam pipe untuk keluar. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan satu bahan baru yang dipanggil sebagai pipe lepe. Pipe ini juga bergulung dan berlubang, tetapi ia lepe. Oleh kerana ia lepe, ia boleh ditanam lebih cetek, dan bila ia cetek, kebaikannya seperti yang kita bincangkan dalam video yang lepas, ia lebih cepat menangkap air dan lebih cepat mengeluarkan air daripada dalam padang. Dan ini memberi kebaikan kepada padang itu kerana dia lebih cepat kering. Malangnya kerana ia ditanam lebih cetek dengan permukaan, ia perlu ditanam lebih rapat di antara satu sama lain. Dan memandangkan dia masih lagi satu ciptaan baru, maka tidak banyak company yang membuatnya. Jadi kos setiap pipe tu adalah lebih tinggi untuk setiap meter berbandingkan dengan pipe yang pertama tadi. Tetapi kebaikan pipe lepe ini, oleh kerana ia boleh dipasang hampir dengan permukaan, kita tidak perlu menggunakan jentera berat. Kos pemasangannya boleh rendah. Malah pengeluar dan pengedar pipe ini juga menyarankan bahawa tidak perlu menggunakan batu sewaktu pemasangan pipe, tetapi
secara peribadi saya merasakan bahawa penggunaan batu adalah lebih baik daripada membalut pipe ini menggunakan kain geotextile. Dan terbaru sekali ialah jenis pipe yang senipis kertas yang saya perkenalkan dalam video yang lepas tentang kecondongan pipe. Jadi pipe ni dia nipis, dia mempunyai lapisan garis-garis yang akan membawa air keluar melalui menggunakan sedotan kapilari. Dan oleh kerana ia menggunakan sedotan kapilari, ia hanya membawa air, dia tak membawa selut atau bahan asing, dan pipe ni lebih bersih dan ia lebih cepat mengeluarkan air dari dalam padang kerana ia boleh ditanam lebih rapat dengan permukaan. Dan kerana ia ditanam lebih rapat dengan permukaan, ia boleh ditanam rapat-rapat di antara satu sama lain dan tidak perlu menggunakan jentera untuk menanamnya. Salah satu lagi kebaikannya ialah ia tidak memerlukan batu atau kerikil ataupun kain geotextile. Hanya pasir pun dah cukup untuk membawa air ke dalam lubang-lubang kapilari itu tadi. Dan akhir sekali ialah tentang bahagian kedua, iaitu tentang pipe biasanya pipe PVC yang diubah suai untuk menjadi sebahagian daripada longkang sap tanah. Ini biasanya adalah pipe PVC yang ditebuk lubang supaya air dapat masuk ke dalamnya. Ada dua cara untuk kita menjadikan dia salah satu daripada pipe longkang sap tanah. Pertama, dah menggunakan drill. Peralatan keselamatan, low thermometer keselamatan mesti digunakan. Cara kedua, dan sebenarnya cara yang lebih pantas, ialah dengan menggunakan grinder. Lebih penting lagi anda menggunakan peralatan keselamatan sebab menggunakan grinder ni. Bila kita memotong hanya separuh daripada pipe. Kita bukan nak belah pipe ni, kita hanya nak memberi ruang supaya air boleh masuk ke dalam pipe. Jadi kita belah separuh saja. Lebih daripada separuh akan melemahkan kekuatan pipe ni. Drill tak ada masalah kalau nak drill keseluruhan pipe, tapi sebenarnya pada saya kita hanya perlukan separuh saja dari pipe ni yang mempunyai lubang untuk air masuk ke dalam pipe dan menjadikan dia pipe di dalam longkang sap tanah. Bila kita dah siap menggunakan grinder atau menombok lubang menggunakan drill, bahagian lubang ni berada di bawah, bukan di atas. Saya tahu kebanyakan kita akan letak lubang ni di atas sebab kita kata air akan masuk. Sebenarnya lubang ni di bahagian bawah. Di dalam video yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya akan terangkan mengapa. Maka dalam episod kali ini kita telah membincangkan tentang pipe-pipe yang berada di dalam longkang sap tanah. Kita telah membahagikan pipe itu kepada dua bahagian, iaitu pipe yang direka khas untuk pembinaan longkang sap tanah, dan kedua ialah pipe yang diubah suai untuk menjadi longkang sap tanah. Kita berbincang tentang pipe yang paling biasa digunakan dan juga tentang pipe yang canggih yang senipis kertas yang menggunakan sistem kapilari untuk bawa air keluar dari padang. Jika anda dapati video ini berguna, sila klik like, subscribe dan komen di bahagian bawah. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.